Maka hak ni yang kena neraka wil. Nah, yang melihatkan mereka akan sembahyang mereka itu akal orang supaya dipuji. Adapun riak maka iaitu dinamakan dia syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Apa maksud riak? Buat amalan bukan kerana Allah. Sepatutnya semua amalan taat kita mesti dibuat kerana Allah. Tiba-tiba amalan sedekah kita, amalan sembahyang kita, amalan puasa kita, amalan tahajud kita, amalan baca Quran kita, tiba-tiba kita tak uwi ke Tuhan, kita sembah ke, kita pamer ke kepada manusia. Tidakkah benda ni syirik? Sepatutnya serah kepada Allah, tiba-tiba mendua ke Tuhan di dalam ketaatan kita. Nak di samping Tuhan, nak juga. Nak manusia pun nak juga. Ya sepatutnya kita mentauhid ke Tuhan di dalam ibadat kita. Iaitu menyerahkan semua perbuatan kita hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Barulah jadi ikhlas. Barulah dipanggil orang mentauhid ke Allah Ta'ala. Walam yusyrik bi ibadatihi ahada. Kamu dia surah ke apa? Kahfi deh. Akhir ayat surah Al-Kahfi. Walam yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia mensyirikkan Allah Ta'ala ketika buat ibadat dengan sesuatu pun. Maka syirik ini tak jadi kafir dah. Kita persembah ke amalan kita pada selain daripada Allah. Kita tunjuk kepada orang, kita tunjuk kepada siapa-siapa dia. Jadi syirik. Syirik halus dia panggil. Tak jadi kafir. Maksud syirik kafir ni, kalau syirik besar, syirik jali, jadi kafir langsung. Tapi mempersembah ke ibadat kepada Tuhan selain daripada Allah, tu tak jadi syirik kafir, tetapi mendua ke Tuhan. Syirik khafi panggil. Masih ada syirik tetapi tersembunyi di dalam ibadat. Ijma' segala ulama akal haram dia. Tak ada ulama kata makruh. Semua kata haram, berdosa. Riak ini berdosa hukum dia. Lagi dicela oleh syarak. Syarak kata perbuatan ini keji. Tidak layak bagi seorang hamba menyembah ke perbuatan dia, bahkan semua amal ibadat dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tiap-tiap kali semaya kita berjanji di hadapan Tuhan. Inna salati, sesungguhnya sembahyang dan doa-doaku, inna salati wa nusuki, dan semua ibadat-ibadatku, wa mahyaya, dan kehidupanku, makan minumku, hidup berkeluarga, beristeri, bersuami, beranak, berpinuk, berharta, semua tu wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, persiapan mati, lillah, semua itu untukmu ya Allah ya Tuhanku, dan milikmu ya Allah. Semua amalan baikku dan hartaku milikmu ya Allah ya Tuhanku. Tidak layak aku merasa bangga dengan benda tu, bahkan aku rasa bersyukur kerana kamu memilih diriku untuk buat taat kepadamu. Firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Yura'un ni. Maka binasalah bagi orang yang sembahyang, yang dia tak boleh berhenti situ benar. Musalli, fawailul lil musalli. Jangan baca berhenti situ. Tu wakaf qabih panggil. Kena sambung. Fawailul lil musallin allazina hum an salat. Kena sepanjang. Nallazina hum an salati. Jangan berhenti situ. Kerana kalau kita berhenti situ nyanyo, makna dia akan berubah. Maka neraka wilah bagi orang yang semaya. Orang nyanyo lah orang semaya. Apa ke mana? Ya kena sambung ayat tu supaya orang semaya jenis lagu mana hok jadi kena neraka wil, kena celaka tu. Jadi celakalah bagi orang yang sembahyang, yang mereka sembahyang di luar waktu dia. Kena jangan berhenti sekat. Nerakalah bagi orang semaya. Nyanyo kat tu. Tu wakaf qabih panggil. Kalau nak baca fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Maka binasalah bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka.
Apa maksud lupa sini? Lupa daripada mengerjakan sembahyang. Bukan sembahyang dalam keadaan lupa. Kalau sembahyang dalam keadaan lupa, apa kita neraka wei belaka dah kita. Ada kata wei tu celaka, ada kata binasa, ada kata wei ni nama neraka wei. Maka celaka bagi orang yang sembahyang luar waktu. An tu an lil mujawazah kita panggil. Ada orang terjemah, orang yang lalai sembahyang dalam keadaan lalai, itu makna dia masuk neraka weh. Salah terjemah lagu ni. Terjemah dia orang yang meninggalkan sembahyang an salatihim, daripada sembahyang lupa daripada sembahyang. Yakni lupa daripada sembahyang, tidak sembahyang ataupun sembahyang tapi di luar waktu. Maka hak ni yang kena neraka wil. Yang melihatkan mereka akan sembahyang mereka itu akan orang supaya dipuji. Satu lagi amalan dia dah lah sembahyang lewat daripada waktu, keluar daripada waktu. Pulak sembahyang dalam keadaan yuraun. Riak menunjuk-nunjuk amalan dia. Dan supaya dibesarkan oleh orang. Apabila kita buat ibadat ni, maka orang kata demo orang berjuru, demo orang baik, demo orang gapo. Masalah kalau kita buat molek dah bukan tunjuk kepada orang nak puji lah lagi, tak ada masalah. Tetapi masalah kalau kita buat kerana orang, Allah tu rugi sangatlah. Benda kita buat dah ni, alih-alih kita buat baik kita serah Tuhan. Biarlah orang nak puji, orang nak kata, orang tak si puji, tak si gapo, terpulang kepada orang sebab kita buat ibadat kerana Allah. Dan sabda ni pokok kita ni hak jenis orang buat taat dah ni. Kecek bak riak ni bukan kecek orang malas semaya, orang rajin semaya belaka dah ni. Bak amalan zahir tu yang lepas dah. Cuma amalan batin dia masih ada masalah. Amalan batin ni lebih payah dari nak jaga dari berbanding dengan amalan zahir. Amalan zahir payah dah nak jaga, amalan batin lagi-lagi lah. Sebab itulah dalam kitab ni rasa permulaan dia ada sebut dah. Belajar ilmu tauhid ni siapa kenal Tuhan, siapa beres. Bapak membeza ke di antara mana Tuhan mana makhluk, habis dah silibus bab tauhid. Bab fiqh pula kita belajar ibadat wajib kita nak buat. Bab semaya, bab gapo dia tak wajib belajar. Mana kalau ibadat tasawuf pula paling payah sekali, dia kata tak habis limit dia. Selagi mana hati tidak bersih, selagi itulah maka hati nak bersih ni payah. Maka belajar ilmu tasawuf sepanjang hayat. Dalam kitab ni pada sebut silibus bab tasawuf ni bukan dibaca saja. Saya habis dah kitab Sirrul Hidayatus Salikin. Ada dekat 10 kali dah saya khatam 10 kali. Awak boleh beramal fasa yang pertama, tak boleh beramal. Fasa bab riak, saya duk riak lah ni. Pedoh apa belajar. Tasawuf ni amalan hati sampai kepada kita mati. Kadang-kadang setahun dah kita baik, setahun dah kita jadi sabar. Tahun depan tak tahulah ada masalah gapo, bertukarlah sifat sabar kita jadi sifat marah semula. Mazmumah semula. Maka kena belajar, kena praktikal semula, kena praktik semula. Tu sifat hati ni payah nah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa ma huwa qala ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah lil mura'in fa iza jaza ibadah bi a'malihim izhabu ilal ladzina kuntum tura'un fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya bahawa yang terlebih aku takut, yang terlebih aku bimbang, katanya Nabi, banyak benda yang aku bimbang ke atas kamu wahai umatku, tetapi antara benda yang paling aku bimbang sangat ke atas kamu iaitu syirik yang kecil. Syirik yang kecil, maka sembah orang. Yakni sahabat bertanya, apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Maka Nabi sebut ar-riya, buat ibadat menunjuk-nunjuk. Tak lama ibadat yang kita buat dalam keadaan menunjuk, akhir sekali akan dizahirkan Tuhan. Tak suruh tutuplah. Ibadat kalau kita buat dalam keadaan riak, ia jadi tak lama. Kerana apa? Kerana kita buat untuk manusia. Pas manusia siapa bila nak puji kita? Dia yang mari malah, dia tak si puji kita. Pas mula tak ada orang puji. Kita buat kerana makhluk. Apabila tak ada respon daripada makhluk, makhluk tak puji, kita malah buat ibadat. Tapi kalau orang buat kerana Allah, bila masa Tuhan penuh jemu,
nak beri pahala kepada kita. Maka orang buat ibadat kerana Allah, dia tidak akan berhenti buat ibadat tu. Kerana Tuhan tidak akan berhenti puji orang buat baik. Sekalipun kita tak dengar, tetapi Tuhan suka kepada orang buat baik. Lagi akan berfirman Allah Ta'ala, ingat, orang yang riak ni, hari kiamat Tuhan akan kecek dengan dia. Kecek apa dia? Bagi sekalian mereka yang riak, apabila dibalas akan segala hamba dengan segala amalnya, apabila orang buat amalan soleh semua, Tuhan bagi belaka pahala. Maka Tuhan pun royak kepada orang yang riak, buat ibadat bukan kerana Allah. Tuhan kata, pergi kamu kepada mereka yang ada kamu lihat ke akan amal kamu. Gih, mungkin cari orang yang hok muduk tunjuk sangat amalan kamu kepada dia, gi cari dia lah ni. Maka kamu tilik, gi tengok adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balasan segala amal kamu. Gi cari dia, gi minta pahala dengan dia. Tak usah minta lah dengan aku. Kerana semaya bukan kerana aku, baca Quran bukan kerana aku, sedekah bukan kerana aku, tutup aurat bukan kerana aku. Gi cari. Siapa dia nak tunjuk atas muka dunia? Gi. Nampak nak tunjuk sangat. Pada masa tu orang tu akan jadi bengong. Nak pergi minta lagu mana? Kawan tu nak minta pahala denganmu ya Allah ya Tuhan aku. Kamu nak minta pahala lagu mana? Tak balilah dia tak bui. Dia pun kata siapa dia suruh tunjuk kat aku. Ambo sendiri pun dosa banyak. Nak beri pahala ke demo. Tak ada apa. Maka pada masa itulah kita menyesal. Tutup aurat dah. Belajar agama dah. Semaya dah. Tiba-tiba jumpa dengan Tuhan royak lagu tu. Lagu mana kita nak buat? Kalau kita tak baiki amalan kita, ikhlas ke ketika atas muka dunia. Tak ada orang boleh tolong dah. Nak mengejah lagu mana, tak tahu sipir dia lagu tu. Dia mau buat ibadat kerana makhluk, dia minta dengan makhluk lah. Rasa hanalai sangat kan. Pada masa tu kita rasa Allah menyesalnya hamba. Tak reti nak royak kata. Patut amalan tu kalau kerana mu, ya Allah banyak mana dah pahala. Pahala semaya, pahala berzikir, pahala baca Quran, pahala sedekah. Oh banyak mana dah ya Allah ya Tuhanku. Pada masa itulah kita akan rasa menyesal. Menyesal dahulu pendapat menyesal kemudian tiada berguna. Apabila menyesal hari akhirat tak ada guna langsung pun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu amalan fihi miqdaru dzarratin min riya. Hadis berbunyi tidak menerima Allah Ta'ala akan amal yang di dalamnya sekadar sumuk yang kecil daripada riya. Allah, kalau kita tak berhati-hati amalan kita, takut termasuk sekadar sumuk kecil pun tak boleh dah amalan tu jadi tak comel dah. Air susu segelas jatuh tarik cicak, apa dia berani minum? Lugar belaka, pakak curah tentu dah. Begitu juga amalan. Hak lain bersih dah, jatuh benda kotor. Tuhan nak terima kau tak? Kita tak terima kalau benda lagu tu. Maka Tuhan lagi-lagi nak benda bersih. Sebab dalam syurga adalah tempat orang-orang bersih. Maka orang bersih saja yang layak untuk melihat Allah. Orang yang kotor tidak layak. Sebab tu orang Islam kalau ada buat maksiat kotor, dia perlu dibersihkan di dalam neraka dulu. Sehingga dia rasa menyesal, sehingga habis dah kiparat semua dosa dia, dibersihkan, dimasuk dalam syurga, barulah boleh tengok Allah. Selagi mana dia kotor, kalau orang kafir tu berat telajak dah kotor, tak boleh nak basuh lah tu, maka kekal dia di dalam neraka. Tu bahaya tu. Sebab tu kita jangan rasa amalan kita bersih. Kita kena ada tuduh semacam kepada amalan dia. Amalan kita ni biar kita rasa sanksi semacam, aku ni ikhlas apa tidak ni. Aku kita duk sorang, kita kata aku ni selama keni dak buat amalan duduk gapo ikhlas kau bukan kerana-Mu ya Allah ya Tuhanku. Ke aku duk nipu masyarakat, ke aku duk tunjuk depan masyarakat aku ni baik, belakang tu pun tak jauh sangat pun. Duk jadi lagu tu. Biar kita siapa-siapa dia pun biar duduk mikir lagu tu. Amalan hamba tak bersih. Ni baca Quran sebentar rasa bersih dah. Baru belajar semaya sunat rasa bersih dah. Allahu Rabbi beratnya lah. Ni kalau besar sumuk pun tak boleh dah. Ni mujahadah berat dah dia ni. Siapa riak dia besar sikit lah. Hak tu pun tak lepas lagi. Lepas lagu mana kalau topok pesan ni riak. Selok gitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'izu billahi min hubb.
min jubbil hazan qila wa ma huwa qala wadin min jahfi jahannam uidda lil qurra'il mura'in rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Artinya hadis itu kata engkau pinta pelihara dengan Allah, minta Tuhan jaga kita daripada jubbil hazan. Apa maksud jubbil hazan? Maka tanya sahabat, ya Rasulullah, apakah jubbil hazan ini ya Rasulullah? Katanya Nabi, minta dengan Tuhan supaya Tuhan lindung ke kamu, selamat ke kamu daripada jubbil hazan. Maka katanya sahabat, apa dia jubbil hazan ya Rasulullah? Maka Nabi kata sungai. Sungai bagai? Tak. Sungai di dalam neraka Jahannam. Allah sudah. Sungai dalam neraka Jahannam. Ambo ingat sungai Kelantan, sungai apa? Sungai dalam neraka. Disedia ke bagi qari-qari yang riya. Orang baca Quran dengan riya. Sudah. Ini masalah ni. Nah, kerana apa? Kerana biasanya orang duduk depan dia akan berkecek. Dia akan buat sesuatu nak menarik perhatian orang. Maka dia terpaksa buat hok. Tengok orang ngaji Quran. Macam-macam ni. Maka katanya Nabi qari yang riya. Orang baca Quran yang riya. Memang kita nak tunjuk ke boleh dah, tapi jaga hatimu. Kalau tidak, bukan duduk dalam syurga baca Quran, tetapi duduk dalam sungai api neraka Jahannam. Tu bahaya bagi orang-orang qari, bagi orang yang baca Quran, perhatian. Bukan Tuhan larang baca Quran sambil berlagu. Dok ada hadis Nabi kata, sunat kita melagu-lagu ke Al-Quran, laisa minna man lam yataghannam bil Quran. Bukan daripada perangai pok kita orang yang baca Quran tidak ada lagu lasuk. Maka baca biar ada. Dia lagu ni kalau jaga tajwid, jaga sifat tu jadi sedap dah sebenarnya. Berhati-hati tapi takut menjadi riak pula. Begitu juga orang-orang mengajar, orang-orang gapo. Ingat kita mengajar ni, setiap perkataan kita itu biar niat kerana Allah Ta'ala. Sentiasa otak kita duk mikir, aku kecek ni nak kerana siapa dia? Kerana Allah ke kerana gapo? Kita buat-buat dah, pahala tak boleh, rugilah sangat. Yang ni disediakan bagi orang qari yang riak berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya itu dan lagunya dan barang sebagainya, kerana demikian itu riak lagi haram. Kata Imamul Ghazali, wallahu a'lam.